Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Ibrahim Baki dilantik Lembaga Pengarah Petronas. Transformasi minda, tuntutan hijrah. COVID-19, 4 kes, 1 kluster baharu di Bintulu. Tokoh Korporat Sarawak Dato' Ibrahim Baki dinamakan antara 3 ahli lembaga pengarah syarikat minyak petroleum nasional Berhad Petronas yang baru dilantik. Petronas dalam kenyataannya berkata Ibrahim merupakan tokoh korporat yang disegani dan profesional dalam perundangan, terkenal dengan pengalaman lebih 30 tahun di kedua-dua sektor korporat dan syarikat berkaitan kerajaan. Ketika dihubungi, Ibrahim mengakui tanggungjawab yang diamanahkan itu berat, tetapi beliau akan memberikan yang terbaik untuk Sarawak. 2 lagi anggota lembaga Petronas yang baru ialah Tan Sri Zaharah Ibrahim dan Datuk Razali Muhammad Yusof. Adaptasi norma baharu itu satu penghijrahan terbaik semua dalam memerangi penularan COVID-19. Demikian dedah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah selaku tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan 2020-1442 Hijrah. Katanya pematuhan kepada prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan adalah kaedah terbaik dalam mengubah kehidupan rakyat kepada yang lebih baik. SOP yang diguna pakai kini sebenarnya telah diamal pada zaman tokoh perubatan Islam Ibn Sina lagi sebagai contoh mengetatkan kawalan sempadan dan elakkan mengadakan perhimpunan besar dan tidak bersalaman ketika dilanda wabak. Beliau percaya sekiranya rakyat patuh dengan SOP tersebut, negara mampu memutuskan penularan COVID-19 walaupun masih tiada vaksin ditemui pada masa ini sama seperti yang mampu dilakukan negara ketika berdepan dengan penularan SARS dan MERS-CoV. Dalam masa yang sama, saya berkhidmat selama Sarawak agar terus dipekasarkan. Ini penting kerana kita mahu melahirkan generasi Islam dan golongan mudanya yang dapat bergerak ulul albab. Dalam kata lain, generasi yang dinamik, budaya sains, budaya baru dan penuh nilai-nilai keunggulan. Barulah dari masa ke semasa tamadun Islam dapat disegar dan dikembalikan. Penegasan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, tuntutan hijrah pada hari ini memerlukan transformasi minda serta melambangkan budaya hidup berteraskan ajaran Islam. Hijrah tegasnya melahirkan ummah kreatif dan berinovasi mendepani cabaran semasa serta perkembangan yang terus berlaku. Hijrah menurutnya lagi suatu keperluan. Semoga Sarawak khasnya dan Malaysia terus dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat serta kekal berdaulat, maju jaya kerana itulah dia pengertian sebenar hijrah. Ketua Menteri berkata demikian pada majlis doa akhir dan awal tahun hijrah di Kuching. Pada majlis yang bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni tersebut, Ketua Menteri menyerahkan dana sumbangan daripada Kerajaan Sarawak kepada Masjid Al-Abyad bagi tujuan naik taraf masjid yang berjumlah RM915,000. Pembangunan dunia yang berpaksikan kepada teknologi digital menuntut masyarakat supaya berhijrah daripada kaedah-kaedah konvensional kepada digital. Sarawak bernasib baik kerana sudah mengorak langkah ke arah pendigitalan dengan bermulanya persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX yang pertama pada 2017. Oleh itu, sesungguhnya inilah yang kita boleh takdirkan sebagai hijrah pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan batasnya upaya maklumat, seolah-olah dunia kita tidak lagi sempatan fisik. Namun, berbagai maklumat dan jenis pemikiran atau ideologi dari seluruh dunia
perlu dipantau supaya tidak mendatang kemudaratan kepada masyarakat. Kerana itu katanya Sarawak mewujudkan suatu rangka perundangan di bawah Lembaga Multimedia Sarawak untuk memperbanyak aktiviti berkaitan pendigitalan. COVID-19. Sarawak merekodkan 4 kes baru positif di daerah Bintulu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata pertambahan 4 kes tersebut turut mewujudkan kluster baru dikenali sebagai kluster alam. Kes telah dilaporkan melibatkan saringan ke atas kru sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Perairan Bintulu yang baru balik dari Pelabuhan Tomaya, Jepun. Kes-kes tersebut telah dibenarkan sign off kerana mengalami tanda dan gejala awal COVID-19. Hasil saringan COVID-19 yang telah dilakukan pada 18 Ogos 2020 mendapati 4 daripada mereka adalah positif ujian RT-PCR COVID-19. 2 kes tersebut adalah warga tempatan, manakala 2 lagi adalah warga negara Filipina dan India. Pasang pelekat bahasa lain pada tanda nama jalan itu terang-terangan satu perbuatan vandalisme. Demikian tegas Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Dato' Abdul Rahman Junaidi ketika dihubungi TVS. Katanya tindakan tersebut yang terang-terangan melanggar perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967. Dewan Bandaraya Kuching Utara memandang serius dengan apa yang telah pun berlaku hari ini, di mana pihak parti DAP telah pun memasang stiker bahasa lain pada tanda nama jalan dalam kawasan pentadbiran di BKU. Pertamanya apa yang telah dilakukan itu terang-terang melanggar Perlembagaan Persekutuan, iaitu dalam Akta Bahasa Kebangsaan tahun 67, di mana ketetapan telah pun diarahkan kepada majlis tempatan supaya semua tanda nama pada jalan mesti dah dalam bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Jadi ini telah pun dipatuhi oleh Majlis Kota di Sarawak termasuk di BKU. Kita boleh mendatangkan ketegangan antara kaum-kaum yang ada di Sarawak ini. Kerana apabila pihak tertentu meletakkan bahasa tertentu pada papan tanda kita, maka pihak lain pun akan bertanya kenapa bahasa mereka tidak boleh diletak juga di papan tanda. Ini sepatutnya tidak berlaku, kerana terang-terang ia boleh mendatangkan masalah dan boleh mengganggu perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak. Perlu diambil tindakan pada mereka yang terlibat. Kerana kita selaku DBKI selaku badan yang menguruskan hal ehwal dalam bandaraya, termasuk menjaga kebersihan, meletak tanda nama dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang selalu kita tekankan supaya dapat kita menangani aktiviti vandalisme yang kadang-kadang sering berlaku. Sementara itu, Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB kesal dengan tindakan Pemuda Parti Tindakan Demokratik DAP yang tidak menghormati undang-undang dengan melakukan vandalisme secara terang-terangan terhadap papan tanda jalan di sekitar Kuching. Timbalan Ketua Pemudanya Fazruddin Abdul Rahman berkata, tindakan DAP yang sengaja mengeksploitasi bahasa Cina boleh mencetuskan ketegangan yang dianggap bermotif menghasut. Di bawah Akta Hasutan 1948, sesiapa yang dianggap cuba menghasut dengan membangkitkan isu berkenaan sehingga mencetuskan suasana tegang, konflik dan menggugat keselamatan boleh dikenakan tindakan. Melalui tinjauan wartawan Akmal Saleh pula, rata-rata tidak menyokong tindakan itu. Pendapat saya lah, untuk signboard ni better kita gunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris lah. Compare kalau kita nak pakai dengan bahasa-bahasa yang lain, dan mungkin tak ramai yang faham, segelintir je, cuma kaum-kaum tertentu saja yang faham. Jadi bagi saya eloklah bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia saja cukup lah daripada banyak-banyak kan. Even perlembagaan kita pun cakap bahasa Malaysia, bahasa utama kan. Dan okey lah, dan pada untuk visitor elok dengan bahasa Inggeris je lah, better daripada orang tak faham.
Pada pendapat saya lah, bagus lagi kita guna bahasa perantaraan lah supaya orang semua tahu contoh bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris lah. Tindakan sekumpulan belia yang menampal tulisan Cina pada papan tanda kepada Dwi Wasa telah menimbulkan kecurigaan ramai pihak. Ini kerana ia dilakukan oleh parti politik dan bukan daripada pihak berkuasa. Namun begitu, tindakan sensitif seperti ini seharusnya melalui saluran yang betul. Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS. Ini perkembangan sukan tanah air. Ambil kira faktor penundaan tarikh pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengambil keputusan untuk meminda tarikh Liga Malaysia bermula 28 Ogos ini. Ia juga tertakluk kepada tarikh perlawanan peringkat domestik Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, ini akan memberikan kelebihan kepada pasukan bertanding yang hanya akan bermain di hujung minggu. Pada masa sama, pindaan tarikh ini akan menyaksikan setiap pasukan akan mempunyai tempoh rehat dan perjalanan yang lebih panjang, lebih fleksibel di antara 4 hingga 6 hari. Katanya lagi, perlawanan Liga Malaysia musim 2020 tetap dilaksanakan seperti yang dirancang dengan venue Kuching FA dan Sarawak United FC akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Laporan tadi mengakhiri hari ini. Di kesempatan ini, saya Nurul Ismail mewakili kru penerbitan TVS ingin mengucapkan salam ma'al hijrah kepada semua.